Menarik 10. Penternakan udang kara air tawar atau nama saintifiknya Cherax quadricarinatus yang mendapat permintaan tinggi akan diusahakan secara meluas melalui konsep penternakan di rumah kedai dan dalam rumah. Menteri Muda Permodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, udang kara yang berasal dari Australia dibenarkan untuk dipelihara di Malaysia dan kini mendapat sambutan memberangsangkan. Menurutnya, penternakan udang kara air tawar berpotensi besar dikembangkan di Sarawak melalui kolam kanvas di bahagian dalam rumah dan rumah kedai. Sarawak Energy telah menerima Anugerah Inovasi Enterprise Malaysia 2020 bagi mendorong usaha penggunaan teknologi digital. Pengiktirafan ini mendorong pihaknya untuk terus maju dengan memberi penekanan yang lebih besar kepada digitalisasi dalam perniagaan. Dalam beberapa dekad yang lalu, syarikat ini telah mencapai kemajuan besar dalam mengubah syarikat daripada utility tradisional menjadi moden, tangkas serta pemaju tenaga dengan cita-cita serantau dan digitalisasi telah menjadi kunci utama pencapaian prestasi. Akhir-akhir ini muncul pelbagai iklan produk kesihatan yang didakwa mampu menyembuhkan pesakit positif COVID-19. Bagaimanapun, Kementerian Kesihatan KKM menegaskan bahawa perbuatan tersebut menyalahi undang-undang. Menerusi satu ciapan KKM di Twitter, orang ramai diminta untuk tidak membuat sebarang kenyataan bagi usaha pencegahan dan rawatan COVID-19 melainkan sumber daripada KKM. Di kampung kaum asli di Kemidak Bekok Johor, sekumpulan pelajar dari beberapa sekolah beserta beberapa mahasiswa mengikuti pembelajaran secara dalam talian di kebun sawit. Menurut salah seorang penduduk kawasan itu, pelbagai langkah diambil bagi memastikan anak-anaknya mengikuti kelas secara dalam talian. Mengakui talian internet menjadi cabaran utama, beliau nekat membawa anaknya ke kawasan kebun sawit milik penduduk kira-kira 15 km dari rumahnya seawal jam 7.30 pagi. Harapannya agar pihak yang berkenaan dapat memberi pertimbangan untuk menaik taraf capaian internet di kampung tersebut kerana ia sudah menjadi keperluan. Sementara itu, Pegawai Pendidikan Daerah Segamat, Nasir Muhammad Yunus telah dimaklumkan berhubung kesukaran dihadapi pelajar dan tindakan sewajarnya sudah diambil menerusi pengurusan sekolah terbabit. Isteri kepada Allahyarham Dr. Ali Nur Hassan menafikan dakwaan bahawa arwah suaminya meninggal dunia akibat kelesuan dalam bertugas ataupun kerana jangkitan COVID-19. Terdahulu, Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia SPJM menerusi laman Facebook melaporkan Dr. Ali jatuh sakit kerana beban kerja terlalu penat dan letih selain kekurangan masa untuk beristirahat setelah bertugas sebagai barisan hadapan KKM menangani COVID-19. Isteri Allahyarham Asilah Al-Qarni tampil mendedahkan hal sebenar sekaligus meminta orang ramai berhenti membuat spekulasi mengenai kematian suaminya. Menerusi satu kenyataan di Facebook, wanita ini mendedahkan Allahyarham Dr. Ali menghembuskan nafas terakhir akibat acute respiratory distress dan bukannya disebabkan terlalu penat apalagi positif COVID-19 seperti yang didakwa. Mahkamah Thailand menjatuhkan hukuman penjara lebih 43 tahun terhadap seorang wanita berusia 65 tahun kerana berkongsi hantaran dalam talian yang mengkritik keluarga raja negara itu. Menurut Peguam Pawini Chumsri, anak guamnya menerima hukuman paling keras pernah dijatuhkan di negara itu kerana menghina monarki. Katanya pesalah mengaku 29 sabitan berasingan ke atasnya iaitu berkongsi dan memuat naik klip di beberapa platform media sosialnya antara tahun 2014 dan 2015. Pada mulanya, pesalah dijatuhi hukuman selama 87 tahun tetapi tindakannya mengaku bersalah menyaksikan mahkamah mengurangkan tempoh hukuman. Netizen di Indonesia digemparkan dengan tanda atau isyarat SOS yang dikesan di Pulau Laki. Menurut laporan Suara Banten, isyarat meminta tolong itu dikesan melalui Google Maps dan ia telah dilaporkan kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas. Lebih mengejutkan, isyarat tersebut didakwa dikesan berhampiran dengan lokasi kejadian nahas pesawat Sriwijaya Air baru-baru ini. Menurut Geraha Nusantara, isyarat SOS tersebut masih tertera sehingga kini dan perkara itu tidak dapat dipastikan sama ada terdapat orang yang benar-benar memerlukan bantuan dari lokasi terbabit atau sebaliknya.
Sebuah keluarga yang nyaris maut berjaya diselamatkan oleh salah seorang ahli keluarganya apabila tidak dapat menghidu bau asap kebakaran selepas deria bau mereka hilang akibat positif COVID-19. Kejadian tersebut berlaku pada awal pagi Jumaat lalu di Waco, Texas, Amerika Syarikat. Menurut Daily Star, remaja berkenaan bertindak mengejutkan ahli keluarganya yang sedang tidur dan mereka semua dilaporkan berjaya melarikan diri dengan selamat. Tindakannya itu bukan sahaja menyelamatkan keluarganya, malah turut menyelamatkan 4 ekor anjing peliharaan keluarga mereka tepat pada waktunya. Khabib Nurmagomedov menyatakan keengganannya untuk menyertai The Ultimate Fighter bersama Conor McGregor walaupun ditawarkan bayaran $5 bilion Amerika atau bersamaan 20.24 bilion ringgit. Juara lightweight UFC itu diletakkan sebagai jurulatih dalam sebuah rancangan reality MMA dengan McGregor sebagai jurulatih pihak lawan. Khabib bertekad untuk tidak melakukan apa sahaja yang boleh meningkatkan reputasi McGregor walaupun ia mendatangkan hasil lumayan buat dirinya. Sementara itu, bos UFC Dana White masih mengharapkan Khabib akan kembali daripada persaraan walaupun sekadar untuk menyertai siri reality The Ultimate Fighter sebagai jurulatih. Prinsipal pasukan Petronas Yamaha Sepang Racing Team SRT, Datuk Razlan Razali yakin bahawa Franco Morbidelli mampu mengungguli kejuaraan motosikal dunia MotoGP musim ini. Katanya sasaran itu mampu dicapai pelumba kelahiran Itali itu yang mempamerkan kebangkitan mendadak dengan meraih kedudukan kedua keseluruhan pada musim lalu dengan kutipan 158 mata daripada 14 perlumbaan. Dalam pada itu, Razlan percaya Morbidelli bakal ditawarkan kontrak menyertai pasukan pengilang seperti Ducati dan Honda pada 2022 sekiranya pelumba berkenaan muncul juara dunia MotoGP pada musim ini. Morbidelli meraih kemenangan pada 3 perlumbaan iaitu Grand Prix GP San Marino, GP Teruel dan GP Valencia selain turut meraih kedudukan podium pada GP Republic Czech dan GP Portugal. Menarik 10.